أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang hadirin, sidang pendengar, khususnya daripada surau An-Nur Bandar Puteri. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan malam ini dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian online kita. Alhamdulillah, carilah alasan dan sebab untuk kita mendengar, bukan mencari 1000 alasan untuk kita tidak mendengar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk dalam kitab Fiqh Sirah edisi yang kedua dalam tajuk Perang Khandaq. Jadi dah 2 kali dah saya rakam tentang peristiwa ini, tapi kerana tidak diizinkan, rakaman tu jadi hilang. Jadi saya cuba untuk kali yang ketiga ni, mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk dalam tajuknya ialah Perang Khandaq. Ya, ataupun dengan nama yang lain dinamakan Perang Ahzab, Perang Parit, ya, pencerobohan parit ataupun Ghuzwatul Khandaq, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah Trench. Jadi kita singkapkan melalui pembacaan kitab ni. Kita tengok muka surat 449. Peperangan Khandaq. Peperangan ini dinamakan juga dengan Peperangan Al-Ahzab. Maksud Ahzab maksudnya himpunan, kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah yang besar yang bergabung untuk menjadi suatu pasukan semata-mata untuk memerangi Islam di Madinah. Peperangan ini berlaku dalam bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Dalam catatan yang lain maksudnya dalam bulan Hijri ialah dalam 31 Mac 627 Masihi. Maknanya dengan zaman kita ni dah berlalu hampir 1000 apa tuan-tuan ya, 1400 lebih lah, lebih kurang ya, jauh jarak masanya. Ini adalah mengikut apa yang ditegaskan dengan kuat oleh Ibnu Ishaq, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Al-Baihaqi dan jumhur ulama sirah. Dan dikatakan juga ianya berlaku pada tahun keempat Hijrah. Tarikh ini ditegaskan oleh Musa bin Aqabah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan diikuti oleh Malik. Jadi ada dua pendapat. Tapi jumhur ulama ataupun ulama sirah menekankan ia berlaku pada tahun yang kelima Hijrah. Sebagaimana biasalah dalam konteks hijrah ini ataupun dalam konteks masa, sebenarnya kita lebih tumpukan pada pengajaran dan pengiktibaran. Cuma dalam sudut-sudut tertentu je kita terpaksa mengambil hukum berkaitan tentang tarikh, ya. Baik, kita lihat punca meletusnya peperangan ni. Apa sebab? Apa alasan dan apa motif dan apakah orang kata asbab punca tertentu yang meletus berlakunya peperangan ini, yang mana peperangan ini juga diketuai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebilangan pemimpin kaum Yahudi Bani Nadir telah tiba di Mekah, lantas mengajak bangsa Quraisy memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata mereka, kami akan bersama-sama kamu untuk memerangi Muhammad hingga dapat kita membenteras mereka ke akar umbi.
Dan kata mereka lagi, agama kamu dan pegangan kamu lebih baik dari Muhammad. Mengenai ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi kena faham tuan-tuan, Yahudi ni adalah di antara seteru musuh utama Islam. Asalnya Bani Nadir ini di bawah perjanjian dengan Nabi, tetapi dia telah melakukan pengkhianatan. Ya, maka Nabi menghalau Bani Nadir ni daripada Madinah dan mereka lari ke Khaybar. Jadi Bani Nadir ni daripada Khaybar lah, dia datang ke Madinah untuk memujuk saki-baki Yahudi yang masih ada di Madinah. Antaranya ialah Bani Quraizah, yang mana dia berada di bahagian selatan Madinah. Jadi begitu juga dengan kabilah-kabilah Badui yang ada di sekitar Madinah. Ya, bangsa Arab Badui yang menyembah berhala, dia sanggup untuk menjual agamanya sehingga kan dia kata agama berhala itu lebih mulia daripada agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa inilah bagaimana mereka sanggup menggadaikan agama mereka, sedangkan agama Islam ni agama samawi seperti agama Yahudi. Ya, tapi oleh kerana dia nak berkomplot, dia nak mengambil hati, dia sanggup mengatakan agama berhala itu lebih baik daripada agama Islam. Maka lantas daripada itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 51-52 menerangkan tentang sifat kefasikan ataupun sifat pengkhianatan bangsa Yahudi ni. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wal taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian daripada kitab? Maknanya dia tu tergolong daripada ahli kitab lah, Yahudi, Nasara. Ada. Tapi Allah Ta'ala suruh kita tengok perangai Yahudi ni, perangai orang yang orang panggil ahli kitab. Mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan taghut. Dia yakin dan percaya pada selain daripada Allah dan taghut. Taghut ni maknanya menyembah selain daripada Allah, mengambil hukum selain daripada Allah, melakukan sesuatu yang bukan daripada agama. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahawa mereka itu lebih benar jalannya dan dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki oleh Allah. Barang siapa yang dikutuki oleh Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan memperolehi penolong baginya. Jadi mereka ni sanggup untuk, orang kata, bermuka-muka, sanggup untuk mempermain-mainkan semata-mata untuk mendapatkan sokongan, untuk melunaskan, orang kata, dendam kesumat yang ada di dalam hati mereka kerana kekalahan dan penghinaan yang mereka terima daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka setuju dan sepakat dengan Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Seterusnya menetapkan masa untuk tindakan selanjutnya. Jadi hok panggil berayu, ya, ataupun kita kata yang mencetuskan komplot untuk meletuskan perang gabungan ni, ia adalah Yahudi. Sebab tu kita tengok hari ni, ya, perang dunia pertama, dunia kedua, perang dunia akan datang, dan termasuklah provokasi ataupun yang kita namakan sebagai revolusi, ya, demonstrasi dan sebagainya yang berlaku di dunia hari ini. Sebenarnya di belakang itu ada Yahudi yang memainkan peranan-peranan tertentu untuk kepentingan politik mereka, kepentingan perniagaan mereka dan sebagainya. Jadi yang menjadi batu apinya ialah Yahudi. Daripada sejak pada zaman Nabi sampailah ke akhir zaman. Itu perangai Bani Yahudi yang begitu licik,
yang begitu jahat, jelek di dalam percaturan, di dalam kehidupan. Orang yang sama juga dalam kaum Yahudi Bani Nadir. Ini telah datang bertemu dengan kabilah Qatfan dan mengajak mereka seperti mana mereka mengajak bangsa Quraisy. Akhirnya lepas itu mereka bertemu dengan Bani Fuzarah dan Bani Murrah, dan akhirnya mereka semua setuju dan seterusnya menetapkan tarikh penyerangan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni disebut dalam kitab ni bani-bani ataupun kabilah-kabilah yang besar-besar yang menjadi tunjang. Ada lagi kabilah-kabilah yang lain yang bergabung. Jadi yang namakan tadi, nama apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huyai bin Akhtab Al-Nadiri ni, Al-Nadir. Huyai bin Akhtab ni dia mainkan peranan, dia kira batu api. Batu api melaga-lagakan ataupun menaikkan semangat penentangan terhadap orang Islam. Dia mula-mula pergi jumpa Quraisy di Mekah. Lepas tu dia pergi pula kabilah Qatfan. Qatfan ni kira kabilah Arab Badui yang besar lah. Mereka ni berpuak-puak berkabilah-kabilah, mereka jumpa. Daripada Qatfan ni lah larilah banyak bani-bani yang lain dah. Ya, di sini disebut Bani Fuzarah, ya, Bani Murrah. Kalau kita tengok dalam ketelitian ataupun panggil pemperician, Bani Murrah ni dia menyumbangkan lebih kurang 400 orang yang diketuai oleh Haus bin Aufi. Bani Qatfan itu sendiri ada yang mengatakan 2,300 daripadanya berkuda. Jadi Bani Qatfan ni diketuai oleh Uyainah bin Hisan, ya, gitu, ataupun Uyainah bin Hasan Al-Fazri. Kemudian ada lagi daripada Bani Sulaim, ya, yang bergabung. Bani Sulaim ni pula diketuai oleh Abu Amr, ya, As-Sulaimi. Mereka ada lebih kurang dalam 700 orang. Kemudian Bani Syujah 700 orang juga, diketuai oleh Sufyan bin Abdul Syams. Kemudian daripada Bani Quraizah ni pun ramai juga, ya. Kemudian Bani Asad yang diketuai oleh Tulaihah Asadi. Ya, kemudian nomad Badui, ya, daripada timur semenanjung Arab, Nejad. Kemudian Bani Ashja'. Kemudian Bani Nadir itu sendiri. Dan daripada Bani Amir yang diketuai oleh Amir At-Tufail. Jadi kalau nak tengok sini lebih kurang dalam catatan saya lebih kurang 12 bani. Kabilah-kabilah yang bergabung membentuk Al-Ahzab yang lebih kurang secara puratanya ada lebih kurang dalam 10,000 ketumbukan. Daripadanya ada 600 tentera berkuda dan selainnya adalah tentera infanteri, ya, lebih kurang dalam 4,000 ke atas lah infanteri ni, dan termasuk juga tentera-tentera yang menunggang unta, ya, yang lebih kurang dalam 2,000 ataupun lebih daripada pasukan penunggang unta, gitu. Jadi jumlah keseluruhan dia lebih kurang 10,000 tentera musuh ni. Tu dia panggil Ahzab, gabungan komplot, gabungan kabilah-kabilah, kumpulan-kumpulan, ia menjadilah suatu kapal pakatan, ya, jumlah mereka lebih kurang 10,000. Lawan pula tentera Islam. Tentera Islam lebih kurang 3,000. 3,000 tentera Islam yang memiliki tentera berkuda tak ramai. Ya, tentera berkuda tak ramai. Lebih kurang dalam, saya lupa dah, tak silap saya lebih kurang dalam 100, ya, tentera berkuda.
Baik. Kita tengok yang seterusnya, persediaan kaum muslimin untuk berperang. Macam mana ni? Bila dah dengar khabar daripada rupanya pengkhabaran berita ni Nabi dah dengar dah. Dan datang pula daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni dia duduk antara Mekah dan Madinah. Dan dia ada perjanjian bai'ah, perjanjian dengan orang Islam di Madinah. Maknanya dia tak boleh nak bergabung dengan musuh. Dia ada perjanjian keselamatan. Ya, jadi Bani Khuza'ah ni cepat-cepat pergi berjumpa Nabi. Daripada pertengahan jalan antara Mekah dan Madinah, dia duduk di tengah tu. Dalam masa 4 hari berkuda, dia sampai ke Madinah dan mengkhabarkan tentang persiapan daripada Quraisy. Dan kerana dia tahu ni, kerana dia juga dihasut untuk bersama dengan kumpulan Al-Ahzab, tapi dia menolak kerana alasannya dia mempunyai ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Gitu. Jadi dia datang mengkhabarkan pada Nabi tentang peristiwa ini. Maka Nabi dapat tahu. Ya. Maka Nabi pun membuatlah persiapan. Kita tengok, kaum muslimin bersiap untuk berperang sebaik saja berita pakatan barisan musyrik itu sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita serangan mereka daripada kota Mekah. Dulu macam tu lah tuan-tuan dia. Dia tak macam kita. Kadang-kadang hari ni sekarang surat khabar tak keluar, ya, kita dapat tahu dah. Sebab melalui mesej, melalui internet, melalui Facebook, macam-macam, lebih cepat lagi dah. Jadi sebab tu surat khabar hari ni tak berapa lari dah. Orang tak berapa nak beli. Sebab apa? Sebab orang panggil berita dah basi. Orang tak berapa nak beli dah. Saya tak tahulah. Perusahaan surat khabar hari ni pun dah tutup lah. Dia banyak surat khabar hari ni dah gulung tikar dah. Tak dapat dah nak meneruskan. Kerana sistem penyiaran media masa hari ni dah bertukar kepada elektronik. E-elektronik, email, melalui internet. Termasuklah buku-buku pun hari ni, sebab orang dah dapat melalui YouTube, melalui Facebook, blog dan sebagainya, ataupun e-filing ataupun melalui secara talian dan sebagainya. Jadi benda itu semakin masa semakin hari menjadi orang kata kurang mendapat sambutan. Jadi di zaman dulu terpaksa berita itu melalui mulut ke mulut. Jadi makan masa jugalah. Makan masa. Maknanya makan masa tu kira ambil masa jam lah. Berapa jam ataupun hari. Jadi kedudukan mereka jauh, makan masa 4 hari nak sampai. Melalui Bani Khuza'ah. Baik. Jadi dia kata kaum muslimin bersiap untuk berperang sebaik saja berita pakatan barisan musyrik sedang melakukan ataupun ingin menyerang Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan mereka membincangkan persoalan ini. Jadi Nabi panggil orang Islam bermesyuarat. Ini jalan antara dipanggil syura. Walaupun Nabi merupakan terus kepimpinan utama, dan Nabi juga sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi tak guna kuasa veto dia. Nabi tetap juga bersyura, kerana peperangan ni memerlukan tenaga yang besar. Dia perlukan kesepakatan daripada semua umat Islam. Nabi panggil. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah mengesyorkan supaya digali kubu Khandaq. Jadi sebab dalam perang Badar kita lihat Nabi keluar. Dalam perang Uhud keluar sikit. Jadi Uhud dengan Khandaq ni tak jauh pun, tak jauh. Jadi Khandaq parit yang melintangi tu, depan dia tu ialah Gunung Uhud, tak jauh.
Jadi perang Khandaq ni, ya, Nabi keluar sedikit daripada kota Madinah. Dia maknanya Khandaq ni duduk di pinggir Madinah, di sebelah utara, pinggir utara. Dia tidak betul-betul di penempatan penduduk Madinah. Ya, jadi dia dekat dah dengan Jabal Uhud tu, tak jauh gitu. Jadi Salman Al-Farisi ni, oleh kerana berita tentang pakatan ni dan ramainya tentera musyrik ni, lebih kurang 10,000, dan tentera Islam ada lebih kurang dalam 3,000. Ya, jadi Nabi panggil. Ya, antara pandangannya dikeluarkan oleh Salman Al-Farisi. Al-Faris maknanya datang daripada Farsi. Farsi maknanya sekarang orang panggil Iran. Jadi Salman Al-Farisi ni, dia datang daripada Iran, dan Iran ni dia perang. Ya, empayar Iran ni besar di bawah empayar Sassanid. Ya, dia berlawan dengan empayar-empayar yang lain, termasuklah Rom. Ya, ketika itu, sebab masa tu Rom dengan Parsi je, mereka saling berperang. Dan di antara teknik perang yang biasa mereka lakukan adalah menggali parit. Jadi Salman ni datang daripada sana. Bila dia tengok besarnya pasukan musuh, dia pun bagi cadangan yang mana parit ni tak pernah buat di tanah Arab, sebab dia bukan taktik tanah Arab. Ya, jadi Salman pun bagi cadangan. Dia datang daripada luar. Jadi maksudnya cadangan ni orang panggil thinking outside the box. Ya, berfikir di luar kotak kebiasaan. Batu kadang-kadang ada masanya kita kena berfikir di luar daripada kebiasaan. Jadi Nabi menerima pandangan ni, ya, untuk menggali parit. Parit. Jadi kaum muslimin kagum dengan pendapat itu, kerana peperangan secara berkubu ini sebelumnya tidak diketahui oleh bangsa Arab. Tak pernah. Inilah satu-satunya perang berkubu ataupun berparit yang mula-mula dilakukan dalam kalangan bangsa Arab. Kaum muslimin keluar Madinah dan mereka berkemah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lereng Bukit Salak dengan membelakanginya. Ya. Kemudian mereka beramai-ramai menggali kubu, memisahkan antara mereka dengan seteru-seteru mereka. Kaum muslimin berjumlah 3,000 orang, manakala seluruh kafir Quraisy bersama dengan kabilah-kabilah lain berjumlah 10,000 orang. Jadi kita nak kira macam ni tuan-tuan ya. Nabi duduk di Madinah, keluar ke utara Madinah dekat dengan Bukit Uhud. Jadi di sebelah kanan dia panggil Hirah Al-Harithah. Dia panggil Lahar. Lahar ni maknanya kawasan tinggi berbukit jugalah, tapi tak tinggi macam bukit biasa. Jadi dia kalau tuan-tuan pergi buat umrah, pergi ke Bukit Uhud tu kan, bukit dia kecil-kecil, rendah-rendah je, taklah tinggi. Jadi dia panggil Lahar. Jadi sebelah kanan ni, ya, dia panggil Lahar ataupun Hirah Harithah. Manakala sebelah kiri pula ni dia panggil Hirah Wabrah, ya. Jadi dia kira benteng. Jadi di sebelah kiri tu dia panggil Lahar ataupun Latar. Hirah Wabrah ni, di depan dia tu ada bukit. Dia panggil Jabal Salang. Jadi membelakangi Hirah tadi. Jadi Nabi duduk. Dia duduk dekat tu dengan Lahar Wabrah tu. Jadi Bukit Salak ni, ya, dia tinggi sikit. Jadi Nabi membina markas pimpinan tentera-tentera berkubu situ. Turus tentera, ketua-ketua, panglima duduk situ, Nabi duduk situ lah. Di kawasan Bukit Salak. Nabi berkubu situ buat markas, orang kata markas induk lah. Jadi antara Lahar ataupun Lahar Harisah dengan Lahar Wabrah ni, maka antara dia tu lah. Jadi Madinah duduk belakang. Depan tu barulah Nabi gali parit. Ya, melingkungi antara dua lahar ni, dua bukit kecil, dua bukit
dia macam lahan ni dia panjang. Dia macam uh, uh, tanah tinggi yang memanjang. Ya. Macam pegunungan Titiwangsa dan sebagainya. Dia bukit dia bersambung-sambung. Gitu. Dia tanah kerah, berbatu. Ya, dia panggil sakhrah. Jadi dia panggil satu jurusan gunung bukit-bukit yang berbatu. Gitu. Dia tinggi juga lah. Tapi tak setinggi bukit lah. Gitu. Tapi dia memanjang. Jadi antara parit ni melintangi antara dua lahar tu. Ya. Daripada timur ke barat. Gitu. Nabi pun menggali lah. Gali. Dengan para sahabat, termasuklah orang-orang munafik. Sebab orang munafik ni bermuka-muka. Tapi nanti kita akan baca juga sifat orang munafik dalam bab ni. Jadi gali tu dia 5 meter tinggi dan 5 meter lebar. Kalau nak gambarkan, dia lebih kurang dalam 7 hasta. 7 hasta panjang, tinggi, dan 7 hasta lebar. Kalau nak faham lagi dalam bentuk itu lagi, kita kalau ada kuda, 4 ekor kuda. Ya, kita bariskan dia 4 ekor kuda. 4 ekor kuda. Tak. 4 ekor kuda. Jauh juga. Tinggi dia 5 ekor kuda. Maknanya macam seolah-olah kuda tu duduk atas ekor. Gitu. Jadi panjang dia lebih kurang dalam 5.5 kilometer. Ya, 5 kali 5 meter. Kalau nak kilometer, 5,544 meter. Lebih kurang dalam 5.5 kilometer. 5,5 kilometer. Panjang juga lah. Ya. Dengan menggunakan kuasa tangan je. Dia tak pakai gas ke. Dia tak pakai mesin ke. Kalau zaman kita, benda tu orang kata kacang lah. Jadi zaman tu, bukan kata tanah pasir tuan-tuan. Berbatu. Keras pun ada. Pasir pun ada lah. Tapi ada kawasan-kawasan dia dekat. Ya, berbatu pun ada. Susah. Jadi gali, makan masa jugalah. Hampir lebih kurang dalam sebulan Nabi duk gali. Dia proses ni, dia berlaku ni, perang ni berlaku dalam tak silapnya 6 Syawal. Ya. Bukan 6 Syawal. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sambungan tadi, bagaimana kita sebut tentang perang Khandaq ini, dia berlaku pada 10 Syawal. Ini bermakna proses penggalian parit itu berlaku di dalam bulan Ramadan, ketika mana umat Islam dalam keadaan berpuasa. Inilah cabaran yang besar, tuan-tuan ya. Sahabat dulu berpuasa dalam keadaan berperang. Kita hari ini berpuasa dalam keadaan yang aman. Itu pun ramai yang segelitir yang tidak berpuasa, yang mencuri makan, kadang-kadang yang mengaibkan makan di kedai-kedai orang-orang yang bukan Islam. Baik, jadi itu sedikit tentang latar belakang kedudukan pihak-pihak yang berperang. Kita masuk kepada tajuk kecil yang lain kemudiannya. Pemandangan di sekitar kerja-kerja menggali parit. Dari sudut umat Islam, dalam proses galian parit ini macam mana keadaan dia? Adakah dia berjalan lancar ataupun di sana ada onak durinya? Sebagaimana ada sebut, dalam kalangan umat Islam ni ada orang munafik. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ahzab ayat 9 sampai 20, dia menceritakan tentang peristiwa Ahzab ini. Dan dalam ayat yang ke berapa ya? Ke seterusnya 13 tak silapnya, tentang bagaimana berlakunya kegoncangan yang dahsyat terhadap umat Islam. Ya, jadi ada lebih kurang ulama sebut ada lebih kurang 4 kegoncangan, kekhawatiran, ketakutan yang melanda umat Islam. Yang pertama ialah kegoncangan
tentera seberang parit, maknanya tentera Ahzab yang sedang mengepung mereka. Mereka di dalam keadaan ketakutan. Kemudian tentara ini tentera yang mereka ni tidak ada lain adalah untuk membunuh, berperang, menghancurkan. Memang patut takut. Bagaimana kita sekarang berpaksa stay at home pun kita rasa kadang-kadang begitu takut juga. Takut di kalangan keluarga kita yang terkena. Ya, lebih-lebih sekarang ni peningkatan harian kes, ya, sampai boleh boleh sampai pada angka 4,000, ya, 4,275, main ribu lah. Menakutkan kita lah. Bila kita keluar rumah pun rasa begitu waspada dan takut-takut. Itu musuh yang kita kata tidaklah sampai merobek, ya, daging-daging kita dan dalam keadaan yang tragis. Ini kan pula musuh yang membawa senjata yang memang niat untuk membunuh dan menghancurkan kaum muslimin ketika itu. Jadi kegoncangan yang pertama ialah kegoncangan tentera di seberang parit. Yang kedua, kegoncangan yang kedua ialah kepungan Bani Yahudi Quraizah di selatan mereka yang juga telah melakukan pengkhianatan, yang sedang untuk menghancurkan Islam daripada belakang. Kemudian kegoncangan yang ketiga ialah kaum munafikin itu sendiri, yang sentiasa mencari ruang dan peluang, ya, untuk menghancurkan umat Islam. Kemudian kegoncangan yang keempat ialah kegoncangan jiwa diri sendiri yang telah diseliputi perasaan takut, cemas, risau, runsing sebab mereka dikepung dalam lebih kurang 27 hari. Maknanya bekalan makanan, ya, air dan sebagainya cukup mencemaskan mereka. Ini semua menunjukkan betapa umat Islam ketika itu berada dalam dimensi yang begitu kritikal, ya, sebab sumbangan bantuan luar tidak masuk, ya, dan bantuan ataupun bekalan yang sedia ada semakin menipis, ya, menjadikan manusia ataupun umat Islam ketika itu berada di dalam keadaan yang cukup bimbang. Ya, bayangkan macam yang melanda banjir di Pahang baru ni, ya, bagaimana air naik sampai melebihi paras rumah mereka, terpaksa diangkut berpuluh-puluh ribu di tempat penempatan yang telah disediakan. Ya, jadi mereka juga amat khawatir tentang keselamatan. Ya, ada yang sampai yang mati lemas, dihanyutkan air dan sebagainya. Jadi memang patut dan layaklah kegoncangan dan perasaan itu melanda jiwa umat Islam di saat itu. Baik, pemandangan di sekitar kerja-kerja menggali parit. Gambaran kerja kaum muslimin dalam usaha menggali kubur telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Barra radhiyallahu anhu dengan katanya, di hari pakatan barisan musyrik dalam peperangan Khandaq, aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunggah pasir dari kubur-kubur hingga tertutup kulit perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat perut baginda penuh dengan debu-debu. Dan diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa kaum Ansar dan Muhajirin bertaruh dengan masa mereka menggali kubur dengan memikul tanah-tanah dengan kata mereka, kami dengan Muhammad bersumpah setia kekal Islam sepanjang usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertaruhan mereka dengan katanya, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Oleh itu berkatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi menunjukkan bahawa inilah panggil kepimpinan melalui teladan. Bahawasanya Nabi sebagai pemimpin induk, ya, ketua umat Islam, presiden umat Islam, tidak orang kata berpeluk tubuh di dalam kemah dengan makanan dan minuman dan tempat yang agak selesa. Tidak. Baginda berserta dengan tentera-tenteranya sama berusaha untuk menggali parit, yang mana Nabi sendiri pun mengangkat pasir-pasir yang telah dihimpunkan. Maknanya parit ni digali, maka tanah yang digali tu diangkat naik ke tebing di atas. Maka orang di atas blok ni akan ambil untuk diratakan di tempat-tempat tertentu. Gitu. Jadi
semua bekerja, semua berusaha dalam keadaan panas terik, dalam keadaan kekurangan makanan, ya, sehingga kan Nabi meletakkan batu-batu kerikil di perut Nabi ikat. Jadi untuk menunjukkan betapanya Nabi dalam keadaan kelaparan, supaya angin tak masuk dalam perut. Sahabat-sahabat yang lain pun mengalami keadaan yang sama. Ya, Nabi bekerja sungguh-sungguh sampaikan pasir debu itu melekat pada perut Nabi. Begitu ya, maknanya sampai orang kata kerja sampai ke perut ni, maknanya berdebu sampai ke perut, maknanya bukan kerja biasa-biasa, bukan kerja yang kecil-kecil, bukan kerja yang orang kata remeh-temeh, tak, kerja yang serius, kerja yang bersungguh-sungguh untuk memastikan khandak ni dapat diselesaikan sebelum tentera musuh tiba. Jadi mereka bekerja dalam keadaan yang begitu sibuk, sampai kan ada riwayat mengatakan ada sampai mereka tertinggal solat kerana kesibukan mereka di dalam usaha menggalikan parit ini. Begitu. Dan dalam keadaan yang begitu tegang, dalam keadaan begitu mencabar, sahabat-sahabat yang pandai bersyair, yang pandai bersajak lah, ya, mereka ataupun berpantun, mereka berlawan pantun. Mereka syair dengan ucapan-ucapan yang menaikkan semangat. Ya, tadi disebut kami dengan Muhammad bersumpah setia, ya, dengan Islam sepanjang usia. Nabi jawab, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Jadi Nabi sentiasa kaitkan hidup dengan akhirat. Sebab hidup ni tak ada apa-apa pun. Macam mana hidup kamu mewah ke, ya, bergaya ke apa ke, sampai satu masa kita akan tinggalkan dunia ni. Dunia ni akan binasa dan diri kita pun akan mati. Maka dunia ni bukan satu kejaran. Ya, kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Maka Nabi jawab, mana dikaitkan dengan nilai ukhrawi, dengan kaitan dengan agama, dengan pahala. Ya, jadi sahabat-sahabat menjadi ceria, menjadi semangat, ya, menjadi terhibur. Gitulah. Maknanya Nabi ni tidak orang kata seorang pemimpin yang cengeng, pemimpin yang serius, sampai tak boleh nak bergaul senda, sampai tak boleh nak bersantai-santai, tidak. Ya, Nabi meraihkan semua golongan sehingga kan mereka merasa begitu cinta sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, telah berkata di hari menggali kubu, kami telah direntangi oleh seketul batu pejar. Sahabat-sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan, ada batu pejal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merintangi penggali kubur. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti aku pecahkan. Kemudian baginda terus bangun, sedangkan perut baginda diikat dengan batu kerana menahan lapar. 3 hari berturut-turut kami tidak menjamah makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pemecah batu, al-ma'ul, ya, al-ma'ul sejenis cangkul. Lalu dicangkulnya batu sehingga menjadi hancur. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah kepadaku untuk pulang ke rumah. Lepas itu aku berkata kepada isteriku, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak boleh sabar lagi. Apakah engkau ada sesuatu untuk dimasak? Jawabnya, aku ada biji-biji bali dan seekor kambing betina. Aku pun menyembelih kambing dan mengisarkan biji-biji bali, kemudian aku masakkan kambing di dalam periuk. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tepung yang diuli sudah merekah, yang manakala periuk masih di atas tungku lagi, tapi hampir-hampir masak. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ada sedikit makanan. Ayuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang dua lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, banyak mana makanan itu? Ya, aku pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu banyak lagi. Ya, aku katakan aku pun cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ni cerita berapa banyak kondisi makanan yang disediakan. Maka Nabi kata, oh, kalau gitu banyaklah. Lagi baik katakan kepada isterimu, jangan angkat turun periuk dan juga roti. Biarkan di atas dapur hingga aku tiba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada sekalian Muhajirin dan sekalian Ansar, ayuh bangun daripada tempat kamu. Di tengah jalan pula Rasulullah melaut
wahai penggali-penggali kubur, ini dia Jabir telah menghidang makanan. Ayuh ke semua kamu. Bila Jabir masuk ke dalam rumah lalu berkata, apa kata kamu? Rasulullah SAW telah datang bersama-sama Muhajirin dan Ansar dan orang-orang lain. Bertanya istrinya, apakah Rasulullah SAW telah bertanya tentang makanan itu? Jawab Jabir, ya. Jawab isteri Jabir, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allahu Rabbi. Jadi dalam keadaan yang saya sebut tadi bahawa Nabi sendiri dalam keadaan kelaparan, 3 hari tak makan. Kita setengah hari tak makan pun dah lain macam dah. Ini kan 3 hari. Dan 3 hari ni bukan duduk saja. Ia menggali parit dalam keadaan panas, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan bekerja terik, bekerja penat lelah. Sudah pastilah amat lemah badan dia. Jadi Jabir kata, aku lihat Rasulullah tak sabar. Dah tak sabar lagi. Maksudnya dalam keadaan kelaparan sangat-sangat lah. Ia tak sabar dah dengan kelaparan yang sedang ditanggung. Jadi diceritakan tadi bagaimana para sahabat datang mengadu pada Nabi. Mereka terhalang oleh batu besar. Kalau kita sekarang, kalau ada batu-batu besar, biasa digunakan bom, banjanik dan sebagainya. Mereka akan gali, kemudian mereka akan letak bom, kemudian mereka akan pecahkan. Begitulah yang dilakukan di quarry, yang dilakukan di sungai-sungai yang nak dijadikan sungai. Mereka akan pecahkan batu itu melalui dengan menggunakan bom, ya, untuk meledakkannya. Jadi zaman tu tak ada benda ni. Maka Nabi sendiri pergi ambil al-ma'u tadi, dan Nabi membaca, kemudian Nabi pun pecah. Ada riwayat mengatakan 3 kali. Sekali Nabi pop tu keluar api. Ya, masa keluar api tu Nabi sebut akan hancurlah kota Constantinople. Pop kali kedua Nabi kata akan hancurlah kerajaan Parsi. Pop yang ketiga akan hancurlah kerajaan Parsi, Rom. Jadi semua apa yang Nabi sebut tu memang kemudian harinya mengalami kehancuran dan kebinasaan di tangan umat Islam. Sedangkan ketika Nabi sebut tu, umat Islam belum menang lagi tu. Duduk dalam kepung lagi tu. Ya, Nabi telah memberi suatu pandangan yang cadangan ataupun wawasan yang ke depan tentang kemenangan umat Islam di suatu hari nanti. Jadi ketika itu riwayat Jabir mengatakan, aku lihat di perut Nabi ni ada batu-batu kerikil yang diikat. Jadi diikat ni supaya perut kita ni tak masuk angin, tak kembung. Ni akan tidak tak asyik-asyik berbunyi je, asyik-asyik kembung je. Jadi Nabi ikat supaya boleh bertahan lama sikit. Begitu. Jadi Nabi minta izin dengan Jabir, minta izin untuk pulang ke rumah kerana ada hal lah, maksudnya dia nak masak untuk Nabi. Jadi ini peraturan perang. Maknanya sesiapa nak balik ke rumah kena minta izin dengan Nabi. Tapi ada sebelangan daripada orang munafik, dia balik curi-curi. Jadi ini adalah satu adab yang kurang, ya, akhlaknya dengan pemimpin. Kita ni macam itulah tuan-tuan. Dalam majlis ilmu kita nak keluar untuk kencing ambil wuduk, kita kena angkat tangan, ya, minta nak keluar. Ataupun kita duduk dalam majlis mesyuarat, kita minta izin, ya, untuk keluar kerana ada hajat. Bukan tak boleh, minta izin sebagai menghormati pemimpin kita. Jadi Jabir minta izin. Ya, jadi sebenarnya Jabir ni datang untuk bertanya khabar dengan isteri dia ada makanan ke tak nak jemput Nabi. Jadi isteri kata adalah bali yang disimpan untuk anak-anak dia, keluarga dia lah, dan seekor kambing betina yang sederhana, tidak besar, kambing betina. Jadi dia suruh dia ulikan tepung, dia masak, dan dia cadang, dia sebut bagi isteri dia, dia cadang nak bagi Rasulullah dan beberapa orang lagi sahabat-sahabat. Dah sampai pada Nabi, dia jemput Rasulullah dan dia pesan jangan panggil ramai sebab makanan tak berapa banyak. Nabi tanya, banyak mana sebenarnya kamu sediakan? Dia kata seekor kambing dan tepung yang diuli. Tak banyak lah, untuk 2, 3, 4 orang je. Nabi kata tak apa, banyak dah tu. Ya, banyak tu. Jadi Nabi kata biar dia atas dapur, jangan diturunkan dan jangan diusik. Jadi Nabi ni Jabir kata jangan bagi tahu orang. Nabi lau, wahai sahabat-sahabat Muhajirin Ansar, alhamdulillah Jabir sediakan makanan kita pada hari ni. Jom kita pergi. Semua pakak pergi ni. Jumlah dekat lebih kurang dalam 3,000 orang ni. Makanan orang kita kata dalam jumlah orang kata 10 orang je. Nabi panggil 3,000. Tak ke pucat pun ke Jabir.
Jadi bila Nabi beransur nak pergi tu, dalam perjalanan tu Nabi panggil lagi sahabat-sahabat. Jom. Ada kenduri kita hari ni, alhamdulillah. Ya, ada jamuan. Jadi sampai di rumah Jabir, Nabi sendiri yang cedokkan. Ada orang kata masa Nabi cedok tu Nabi baca ayat dalam Al-Quran lah. Ya, inna hadza la rizquna ma lahum inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahum min nafad. Jadi ada ulama ajar pada kita setiap kali lepas sembahyang, habis kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Dah habis tu, kemudian sambung pula dengan baca ni 33 kali. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tak silap saya dalam surah Qasas ayat 54 tak silapnya, ataupun tuan-tuan boleh rujuk baliklah. Jadi sesungguhnya inilah rezeki daripada kami yang tidak akan putus-putus. Jadi sebab tu Nabi hidang. Semua sahabat-sahabat kenyang makan semua. Dan ada lagi ya, makanan yang telah Nabi simpan untuk keluarga Jabir, dan mereka boleh makan dengan puas hati dan kenyang. Masya Allah, inilah sebahagian daripada mukjizat yang paling menakjubkan. Jabir ni dah orang kata dah takut dah. Tapi bila isteri dia kata macam mana Rasulullah tahu tak? Tahu. Maka dengan yakin dia kata kalau Rasulullah tahu, ya Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Jadi benda ni tak pelik dia kata. Ya, dengan mukjizat, dengan kuasa Allah, perkara yang macam ni, perkara yang kecil sangat bagi Allah Ta'ala nak menjadikannya. Sedangkan bangsa Yahudi tu, Bani Israel, ketika zaman Nabi Musa, Allah turunkan ma'idatu minas sama', makanan daripada langit. Tak ada apa-apa pun, tiba-tiba datang daripada langit. Siti Maryam bermunajat di mihrab. Ya, setiap hari Zakaria datang tengok buah-buahan musim panas ada dalam musim sejuk, buah-buahan musim sejuk ada dalam musim panas. Datang daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Jadi itu langsung, tak ada daripada persediaan, tiba-tiba ada. Yang ni dah ada dah. Cuma yang menakjubkan, ya, persediaan yang sedikit, tapi ni yang panggil berkat. Sedikit tapi mencukupi. Kita hari ni tuan-tuan, kadang-kadang duit banyak, makanan mewah, ya, macam-macam ada, tapi rasa macam tak cukup-cukup. Rasa macam ada yang kekurangan. Itulah maknanya rezeki kita rezeki yang tak berkat. Makanan kita makanan yang tidak berkat. Ya, masa kita masa yang tidak berkat. Pakaian kita pakaian tidak berkat. Kenapa? Kerana kita mencarinya, ya, dengan mengetepikan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran agama. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya kira saya kira itulah untuk sambungan tadi tentang peristiwa perang Khandaq, ya, yang masih lagi pada permulaan. Dan nanti untuk siri yang seterusnya kita sambung lagi tentang perang Khandaq ini, masih ada lagi panjang lagi, ya, kerana masa tidak mengizinkan. Ya, jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.